Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan kumpulan kami iaitu EPPM 2133 Penyelidikan Perniagaan. Baiklah, tajuk bagi tugasan kami ialah hubungan antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja iaitu kerangka perantaraan dan penyederhanaan. Baiklah, jadi ahli kumpulan kami mempunyai 4 ahli kumpulan iaitu Akmal Dahlia binti Muhammad, Nurzuri Natasha binti Jamaluddin, Nurul Nisa binti Mian dan yang terakhir sekali ialah Abdullah Hadi bin Abdul Syukur. Kewujudan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi di tempat kerja. Terdapat kajian yang mencadangkan email sebagai bentuk yang digunakan secara meluas di tempat kerja. Pendedahan kepada ketidaksopanan cyber telah dikaitkan dengan kesihatan fizikal, psikologi, kepuasan kerja lebih rendah, peningkatan penerokan kerja, peningkatan ketidakhadiran, niat yang lebih tinggi untuk berhenti dan perolehan sebenar. Jadi, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan langsung di antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja dan stres kerja, keselamatan psikologi, keterlibatan kerja sebagai pengantara kepada hubungan tersebut dan motivasi sebagai penyederhanaan. Seterusnya, kami akan menerangkan ulasan literatur dan pembangunan hipotesis. Yang pertama, hubungan antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Kesopanan di tempat kerja adalah fenomena yang meluas yang boleh mempengaruhi pekerja dan organisasi. Fenomena yang meluas seperti ini berpotensi membahayakan individu dan organisasi. Pengalaman ketidaksopanan cyber atau perlakuan kasar dan sopan yang berlaku melalui teknologi maklumat dan komunikasi juga tersebar luas. Kajian pekerja kewangan dari Singapura mendapati bahawa 91% sampel mengalami ketidaksopanan cyber pada tahun lalu. Bukti awal juga menunjukkan bahawa ketidaksopanan cyber dikaitkan dengan hasil negatif bagi pekerja. Di luar penyelidikan awal ini, bagaimanapun kurang diketahui mengenai mekanisme di mana ketidaksopanan cyber dapat dikaitkan dengan penurunan prestasi dan untuk siapa ketidaksopanan cyber mungkin lebih memberi kesan. Berdasarkan penyelidikan sedia ada ini, kami mencadangkan hipotesis pertama bahawa tingkah laku tidak sopan cyber berkait negatif dengan prestasi kerja. Yang kedua, hubungan antara stres dengan prestasi kerja. Struktur psikologi pekerja secara langsung tercermin dalam pekerjaan yang mereka lakukan dan kehidupan kerja mereka. Oleh itu, pekerja yang mengalami tekanan stres bermaksud bahawa organisasi itu juga tertekan. Mengikut perspektif kumpulan Michigan, stres dapat dilihat sebagai reaksi individu terhadap ciri-ciri persekitaran kerja yang kelihatan mengancam. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara kemampuan individu dan persekitaran kerja mereka, di mana tuntutan yang berlebihan dibuat ke atas individu atau individu tidak lengkap untuk menangani situasi kerja tertentu. Dalam sains tingkah laku, pada tahap teori, terdapat dua model teori bersaing utama yang berkaitan dengan stres dengan prestasi kerja. Model pertama dapat ditelusuri kembali ke Undang-Undang Yerkes-Dodson pada tahun 1908 yang mencadangkan hubungan berbentuk U terbalik antara stres dan prestasi kerja. Model ini mendapat momentum dengan pengembangan teori pengaktifan motivasi dan pada masa ini cenderung menjadi yang paling popular. Sekiranya individu mengalami tekanan stres pekerjaan yang tinggi, dia mungkin menghabiskan lebih banyak masa untuk mengatasi tekanan stres tersebut dan usahanya untuk prestasi kerja dapat dikurangkan, mengakibatkan prestasi kerja yang rendah. Berdasarkan penyelidikan sedia ada ini, kami mencadangkan hipotesis kedua bahawa stres dengan prestasi kerja mempunyai kaitan positif dengan prestasi kerja. Yang ketiga, hubungan antara keselamatan psikologi dengan prestasi kerja. Pengetahuan yang semakin meningkat mengenai keselamatan psikologi di tempat kerja telah berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana organisasi menumpukan lebih banyak sumber dan masa untuk memperdalam pemahaman tentang peranan faktor dalam mendorong keberkesanan. Untuk menyiasat implikasi keselamatan psikologi di tempat kerja, Frazier pada tahun 2017 melakukan lukisan meta-analisis dari karya teori dan empirical yang menonjol, iaitu 136 sampel bebas yang mewakili lebih daripada 22,000 individu dan hampir 5,000 kumpulan. Frazier telah menggambarkan bahawa keselamatan psikologi mempengaruhi pelbagai jenis tingkah laku dan prestasi kerja. Keselamatan psikologi adalah salah satu faktor utama yang menyumbang kepada prestasi kerja yang lebih baik. Dengan mempengaruhi sikap pekerja secara positif, dapat menyebabkan pengubahsuaian tingkah laku yang diperlukan, menjadikan pekerja cenderung berubah menjadi lebih baik apabila mereka merasa cukup selamat untuk menyatakan pendapat mereka. Cara lain keselamatan psikologi mempengaruhi prestasi di tempat kerja adalah dengan memulakan proses perkongsian pengetahuan. Pekerja dengan tahap keselamatan psikologi
yang tinggi cenderung terlibat dalam perbahasan dan perbincangan yang merangsang prestasi kerja. Oleh itu, kami memperoleh hipotesis ketiga, iaitu keselamatan psikologi mempunyai kaitan positif dengan prestasi kerja. Yang keempat, hubungan antara keterlibatan kerja dengan prestasi kerja. Penglibatan kerja adalah keadaan emosi dan kognitif yang positif dan lengkap yang berkaitan dengan pekerjaan, ciri-ciri ketekunan dan penyebaran. Berdasarkan penemuan dari kajian sebelum, masih ada perdebatan mengenai hubungan antara keterlibatan kerja dan prestasi kerja. Beberapa penyelidik mencadangkan bahawa peningkatan penglibatan kerja tidak semestinya membawa kepada pertumbuhan prestasi kerja yang berterusan. Sekiranya keperluan kerja melebihi sumber kerja seseorang dan meningkatkan penglibatan kerja, ini akan gagal membawa peningkatan prestasi kerja dan juga akan mengakibatkan kehilangan sumber mental dan fizikal seseorang yang menyebabkan keletihan tenaga, kegelisahan, keletihan, kekecewaan dan emosi negatif yang lain. Seterusnya, mengurangkan prestasi kerja mereka dan membawa kepada masalah perlahan dan kesihatan. Penyelidikan empirikal mengesahkan pandangan ini. Sebagai contoh, Aller dan Koch pada tahun 2017 mendapati bahawa pekerja melakukan dua jenis tindakan balas apabila keperluan kerja melebihi sumber kerja. Apabila pekerja menghadapi keperluan kerja yang lebih tinggi dan sumber kerja yang ada tidak dapat dipenuhi, akan terhasil kesan negatif terhadap prestasi kerja. Melalui ini, kami membuat hipotesis keempat bahawa keterlibatan kerja mempunyai kaitan negatif dengan prestasi kerja. Hubungan antara stres dan tingkah laku tidak sopan cyber. Terdapat kajian yang membuktikan bahawa tekanan kerja mempunyai pengaruh kuat terhadap berlakunya pelbagai tindakan agresif. Sebagai contoh, kajian ke atas pelajar di Kanada menunjukkan mereka yang melakukan ketidaksopanan cyber ke atas orang lain adalah merupakan individu yang telah mengalami situasi tersebut, iaitu melalui email yang diterima memerlukan banyak kerja untuk dilakukan. Jadi, hipotesis yang dapat dibuat ialah stres mempunyai kaitan positif dengan tingkah laku tidak sopan cyber. Hubungan antara keselamatan psikologi dan tingkah laku tidak sopan cyber. Gangguan ketidaksopanan cyber mencetuskan banyak kesan negatif dan mendatangkan kemudaratan kepada mangsa, terutama dari sudut psikologi. Tingkah laku tidak sopan cyber boleh menimbulkan rasa gemurung pada pekerja tentang apa yang akan berlaku seterusnya, di mana mendorong kepada perasaan terancam dan takut dari sudut psikologi. Oleh itu, hipotesis yang dibuat ialah keselamatan psikologi mempunyai kaitan positif dengan tingkah laku tidak sopan cyber. Seterusnya, hubungan antara keterlibatan kerja dan tingkah laku tidak sopan cyber. Terdapat kekurangan pengetahuan empirikal tentang bagaimana penglibatan kerja pekerja memberi kesan kepada tingkah laku tidak sopan cyber. Terdapat kajian yang menjelaskan bagaimana pertukaran sosial diperlukan dalam organisasi dan bagaimana sosial tingkah laku dikembangkan dan diubah melalui hubungan pertukaran dan pemprosesan kognitif. Jadi, kami mendapati hipotesis keterlibatan kerja mempunyai kaitan negatif dengan tingkah laku tidak sopan cyber. Stres, keselamatan psikologi dan keterlibatan kerja sebagai pengantara. Kajian mengatakan tekanan kerja menjejaskan prestasi kerja. Ketidaksopanan cyber dilihat sesuatu yang mengancam diri mangsa lalu memberi tekanan kepada mangsa. Jadi, didapati bahawa stres mengantara hubungan tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Seterusnya, ada kajian mengesahkan tahap yang tinggi dalam keselamatan psikologi menjadi peramal pada prestasi kerja. Ketidaksopanan cyber menjadi penting kerana ada perbezaan dalam ciri psikologi antara tingkah laku dalam konteks komunikasi dalam talian dan secara bersemuka. Oleh itu, keselamatan psikologi mengantara hubungan tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Kekurangan pelibatan kerja berkaitan dengan kerja yang berlampau membuatnya mustahil untuk pekerja melaksanakan kerja dengan berkesan. Ada kajian menyimpulkan, pekerja yang mengalami ketidaksopanan email telah mengurangkan penglibatan kerja. Jadi, keterlibatan kerja mengantara hubungan tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Seterusnya, hubungan antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan motivasi sebagai penyederhana. Satu kajian mengatakan ada pekerja bermotivasikan wang, ada yang mendapati pengiktirafan dan ganjaran secara peribadi untuk memotivasikan diri. Kekurangan masa, tumpuan keutamaan, politik pergaduhan di tempat kerja, tekanan kerja, kurang sifat sensitif atau ketidakpekaan terhadap perasaan rakan kerja yang lain merupakan antara alasan yang diberikan sebagai motivasi yang mengambil bahagian dalam tingkah laku tidak sopan cyber. Jadi, kami mendapati motivasi sebagai penyederhana mempunyai kaitan positif dengan tingkah laku tidak sopan cyber.
Yang terakhir, hubungan prestasi kerja dengan motivasi sebagai penyederhana. Sebilangan besar penulis dalam literatur menyatakan bahawa motivasi adalah tingkah laku yang diarahkan oleh tujuan yang melibatkan kekuatan individu dalaman dan luaran yang menyumbang arah, tahap dan kegiatan usaha seseorang yang dikeluarkan di tempat kerja. Oleh itu, mengenal pasti motivasi dianggap penting untuk memahami mengapa sebilangan pekerja bekerja keras dan ada yang tidak. Dalam keadaan yang sama, sebilangan sarjana percaya bahawa prestasi kerja adalah tingkah laku yang dipamerkan atau sesuatu yang dilakukan oleh pekerja. Siasatan empirikal oleh Brownell dan McInnes pada tahun 1986 mendedahkan bahawa pengurus yang bermotivasi tinggi cenderung berprestasi tinggi. Selain itu, pengurus bertanggungjawab untuk meningkatkan prestasi pekerja dengan berkesan melalui motivasi. Hal ini juga merupakan salah satu tujuan organisasi untuk meningkatkan motivasi pekerja mereka yang memberi sokongan kepada semangat mereka yang membawa kepada prestasi yang baik. Oleh itu, kami mencadangkan hipotesis bahawa motivasi mempunyai kaitan positif dengan prestasi kerja. Kajian yang dijalankan bersifat kuantitatif. Borang soal selidik telah diadakan melalui Google Form secara dalam talian. 152 orang responden telah melengkapkan borang soal selidik merupakan para pekerja di Malaysia yang berkhidmat di sektor awam dan swasta. Semua item pengukuran telah diadaptasi daripada pengukuran yang telah dibangunkan oleh pekaji terdahulu. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian dapatan kajian. Bahagian pertama yang dikaji adalah berkenaan demografi responden. Hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden terdiri pada golongan wanita iaitu seramai 78.3% dan kebanyakannya adalah terdiri pada bangsa Melayu iaitu seramai 96.1%. Kumpulan umur yang tertinggi adalah antara 21 hingga 30 tahun iaitu seramai 55.3%. Responden kami mempunyai status perkahwinan yang belum berkahwin lebih ramai daripada yang telah berkahwin iaitu seramai 53.9%. Tahap pendidikan tertinggi adalah daripada kalangan ijazah sarjana muda iaitu seramai 62.5%. Sektor swasta adalah lebih tinggi daripada sektor awam iaitu seramai 57.9% dan akhir sekali bidang pengurusan adalah lebih ramai daripada bidang bukan pengurusan iaitu seramai 55.9%. Okey, seterusnya bahagian yang diuji dalam kedapatan kajian adalah berkenaan skor min, sisihan piawai, korelasi dan kebolehpercayaan. Bagi kebolehpercayaan, kami mendapati bahawa nilai kurang berafal adalah tinggi bagi setiap pemboleh ubah dengan nilai antara 0.84 sehingga 0.95. Bagi ujian korelasi pula, kami mendapati bahawa motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dan positif dengan prestasi kerja dengan nilai beta sebanyak 0.60 dan nilai signifikan 0.00. Seterusnya, hubungan signifikan yang positif juga didapati antara keterlibatan kerja dengan prestasi kerja dengan nilai beta 0.59 dan nilai signifikan 0.00. Bagi pemboleh ubah keselamatan psikologi, hubungannya adalah signifikan dan positif dengan prestasi kerja dengan nilai beta sebanyak 0.41 dan nilai signifikan 0.00. Dan akhir sekali kami mendapati bahawa hubungan stres kerja dengan prestasi kerja adalah signifikan dengan nilai beta sebanyak 0.19 dan juga hubungan antara stres kerja dan tingkah laku tidak sopan cyber juga signifikan dengan nilai beta 0.43. Maka dengan dapatan ini, kami mendapati bahawa hipotesis 2, 3, 5 dan 12 adalah disokong. Seterusnya, jadual ini menunjukkan keputusan regulasi bagi prestasi kerja. Ujian ini adalah bagi menunjukkan stres kerja, keselamatan psikologi dan keterlibatan kerja adalah sebagai pemboleh ubah pengantara dalam hubungan tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Dalam dapatan, kami mendapati bahawa apabila pemboleh ubah pengantara ini dimasukkan ke dalam persamaan negasi, hubungan tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja menunjukkan nilai beta yang semakin kecil iaitu 0.01. Jadi, kami mendapati bahawa hipotesis 8, 9 dan 10 diterima melalui ujian ini. Akhir sekali, dalam bahagian dapatan kajian, kami menunjukkan keputusan regresi bagi penyederhanaan. Berdasarkan dapatan kajian, kami mendapati bahawa R kuasa 2 tidak berubah dengan ketara dalam kedua-dua model dengan perubahan hanya sebanyak 0.02. Selain itu, kami juga mendapati bahawa hubungan motivasi sebagai penyederhana
antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja adalah signifikan dengan beta sebanyak 0.16 dan nilai signifikan 0.02, maka dengan ini kami mendapati bahawa hipotesis 11 diterima. Untuk sumbangan kajian, kami melakukan kajian ini dengan mengembangkan literatur sedia ada dan hasil dapatan secara empirikal bagi menunjukkan hubungan pemboleh pengantara dan penyederhana antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Dan seterusnya, sumbangan kajian ini adalah kepada organisasi. Kajian ini dapat membolehkan pengurus menilai kesan negatif tingkah laku tidak sopan cyber terhadap prestasi kerja dalam kalangan pekerja mereka. Bagi limitasi kajian ini adalah bergantung sepenuhnya kepada kaedah kuantitatif. Oleh itu, kami mencadangkan agar kaedah kualitatif juga dilakukan supaya dapatan kajian dapat diterangkan secara lebih terperinci. Yang keduanya, pengkaji banyak menghabiskan masa dalam proses penghasilan kajian literatur kerana tidak banyak kajian yang dilakukan mengenai hubungan antara tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja sebelum ini. Akhir sekali, untuk cadangan kajian, kami mencadangkan para pekerja perlu menjaga adab dalam pertuturan ketika berkomunikasi secara atas talian, lebih-lebih lagi dalam penggunaan email semasa bekerja. Seterusnya, saya akan bentangkan bahagian perbincangan iaitu secara keseluruhan, dapatan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan signifikan yang positif antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar iaitu tingkah laku tidak sopan cyber dengan prestasi kerja. Seterusnya, terdapat hubungan signifikan yang positif antara pemboleh ubah perantara dan pemboleh ubah tidak bersandar iaitu stres, keselamatan, psikologi serta keterlibatan kerja dengan prestasi kerja. Dan yang terakhir sekali, terdapat hubungan signifikan yang positif tetapi tidak terlalu ketara antara pemboleh ubah perantara dengan pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar iaitu motivasi dengan kajian terhadap tingkah laku tidak sopan cyber dan prestasi kerja. Sebagai kesimpulannya, kajian yang dilakukan oleh pengkaji adalah bagi menguji tingkah laku tidak sopan cyber dalam jabatan kerja organisasi. Kajian ini telah melibatkan responden seramai 152 orang yang bekerja secara berpasukan dalam pelbagai syarikat dan organisasi. Hasil kajian menunjukkan hubungan antara tingkah laku tidak sopan cyber dan prestasi kerja melalui kehadiran pemboleh ubah pengantara dan penyederhana. Dapatan kajian ini dapat memberi sumbangan kepada literatur tingkah laku tidak sopan di tempat kerja bagi menghasilkan kajian-kajian yang akan dilakukan pada masa hadapan.